kewangan untuk menyimpan wang. So menyimpan wang. Dan untuk Asia, kalau orang kata kenapa suka sangat cerita pasal menyimpan wang, sebab sangat ramai orang Malaysia yang belum ada kesedaran untuk menyimpan. So Asia cakap ni bukan based on apa orang kata suka cakap-cakap saja. Sebab ni memang ada kajian daripada Bank Negara, yang membuat laporan. Okay, dia buat laporan, maknanya 75% daripada rakyat Malaysia tiada simpanan walaupun RM1. Sebab tu orang kata dari segi visinya, dari segi apa yang nak capai adalah Asia nak lagi ramai orang yang ada simpanan, orang Malaysia ada simpanan. So itu, tapi ada temannya Asia, sebab Asia nampak dengan emas, contoh dengan emas simpanan, ada emas laporan simpanan ni, Asia dah berjaya untuk menyimpan dengan lebih baik. Jadi Asia nak berkongsi dah cara ni kepada lebih ramai orang, sebab tak ramai orang yang tahu lah dari segi cara menyimpan wang dalam emas pelaburan. Mungkin Asia pun dulu, sebelum kenal dengan emas pelaburan, emas simpanan ni, Asia pun memang kenal emas adalah emas pakailah, emas perhiasan lah. So dia dah kenal emas pelaburan ni, baru macam okey, sebenarnya saya tahu ilmu yang lagi bagus lah sebenarnya daripada emas perhiasan. So emas pelaburan ni macam ni lah, dia dan juga gold bar macam ni lah. Okey, so ini kecil-kecil je lah kan, kecil-kecil je di atas kita ni. Tak apa, kita mulakan dulu daripada kecil sehingga yang lagi besar lah. Kalau ada yang 100 gram ke kan, so yang mesra tu ialah sehingga 100 gram lah. Okay. So kalau ada 10 gram macam ni, dua ni pun dah 3,000 lebih lah. So kita dah keluarkan diri kita daripada 75% rakyat Malaysia yang tak ada simpanan RM1. Kalau kita ada dua kebun macam ni, so tak mudah lah sebenarnya, sebab tak ramai orang boleh menyimpan macam ni, jadi tak mudah. So kita dah jadi spesies rare lah bila kita ada simpanan yang kata kekal dalam bentuk macam ni, sebab dia kekal lah, dia lagi kekal lah dalam bentuk wang. Sebab dalam bentuk wang ni dia sangat fragile, dia kalis inflasi, lagi kalis emosi. Kalau emosi ni yang tak ramai orang yang nak kawal emosi tu. Bila nampak je nilai RM dalam akaun, ataupun contoh kata duit dah keluarkan masuk dalam wallet, nampak je dalam wallet tu, terus rasa macam aku ada duit jadi aku boleh beli. Sebenarnya, jadi tapi kita tak tengok kita punya sebenarnya maklumat kewangan yang kita perlu buat, yang kita perlu ada, mungkin lagi banyak daripada yang kita ada daripada segi Arab lah, kan. So sebab tu buku kewangan lah Asia baca kan, so baca tu baru kita buka sikit, kita dah macam buku ni mesti bebas hutang. So bila baca buku kewangan macam ni, contoh, lepas tu yang Azizi Ali punya ni, Dawan dan Jupiter, so bila baca buku kewangan macam ni, kita lagi terbuka fikiran. Contoh lagi adalah Rich Dad Poor Dad. So puan-puan baca apa ni buku kewangan yang macam ni, nanti puan-puan akan rasa berfikir, kenapa aku kena simpan wang, kenapa aku kena simpan wang. Sebab tidak, kita mungkin rasa macam tak apalah, kita ada duit aku itu aku tak payah simpan nak buat apa kan. Tapi bila kita baca macam ni, kita tahu okey, sebenarnya aku ada matlamat lain dengan aku punya pendapatan tersebut. Okey, so maknanya contoh matlamat lah, matlamat kewangan kan, contoh matlamat kewangan contoh, matlamat kewangan contoh matlamat kewangan kita ada, memang tajuk kat sini adalah matlamat simpan wang, simpan emas, tapi ianya adalah boleh kita tukarkanlah kepada matlamat simpan wang. Maknanya emas ni, contoh kata saya tunjukkan itu emas pelaburan macam ni, dia adalah salah satu daripada tools alat yang kita boleh gunakan. Contoh kalau kita memang sangat orang kata pakar dalam hartanah, contoh kan, kita memang boleh ada hartanah, kita boleh apa namanya, contoh ada rumah sewa yang banyak, boleh ada rumah sewa yang banyak, itu pun boleh jadi salah satu tools lah untuk matlamat simpanan simpanan kita. Maknanya untuk kita sebagai tabung pendidikan anak, kita memang boleh menyimpan melalui kat rumah. Jadi kita boleh gunakan rumah
kita kena tentukan lah. So kita tentukan matlamat kita. Contoh kita nak ada aset rumah, contoh yang belum berkahwin nak ada untuk sebagai modal untuk kahwin kan. So kahwin sekarang pun tak murah lah, tak murah kan. So contoh kata kalau yang lelaki nak bagi hantaran kita 10,000 tu rasanya sekarang memang biasa lah. So 10,000 ke atas kan, 10,000 itu baru hantaran. Tak mungkin masa pandemik ni tak boleh buat besar-besaran, jadinya kos untuk kedua tu mungkin sikit lah. So mungkin kita berjimat kat situ. Tapi sebenarnya kalau ikut Islam senang aja kahwin ni kan. Senang aja kahwin ni. Hantaran tu boleh bagi dia satu-satu naskah Al-Quran ke. So kita mudahkan lah. Kita mudahkan tak payah nak. So saya pernah cakap lah dekat anak saya, kalau dia kahwin esok, saya buat kahwin saya buat kambing je saya kata. Sebab kita cuma nak beritahu orang kan. So kalau kata sekarang ni lagi jimat lah kan. So buat tak payah buat kenduri pun, makan keluarga je. So kita boleh war-warkan kepada grup contoh grup taman contoh kan. Macam tu saya grup taman, saya cakap lah dekat grup taman, okey hari ni anak saya kahwin contoh kan. Anak saya baru 14 tahun. So anak saya kahwin, jadi semua orang tahu, tak adalah timbul fitnah pula kalau anak saya jalan dengan contoh anak saya lelaki kan, jalan dengan perempuan macam tu. Bukan je tujuan buat kenduri ke apa tu untuk nak beritahu orang, war-war saja, tak perlu buat sampai 1,000 orang, 2,000 orang kan. So dia lebih pentingnya duit selepas kahwin tu. Nak hidup selepas kahwin tu lagi lama daripada yang satu hari nak buat kenduri tu kan. So itu contoh lah. So kita nak ada yang ni wang kecemasan. So kita nak ada juga wang kecemasan kan, yang saya selalu bebel lah kan. Bebel dalam FB ni wang kecemasan kita kena ada 3 layer. Layer pertama 3 bulan pendapatan, layer kedua lagi 3 bulan pendapatan, dan layer ketiga 6 bulan pendapatan. So all in jadi 1 tahun pendapatan. So ini memang ramai sangat orang tak ada lah. Ini paling penting sebenarnya antara yang banyak-banyak ni. Dia yang paling penting adalah dana kecemasan tu. Dana kecemasan itu layer pertama lah. Pertahanan maknanya. Kalau segi main bola maknanya itu pertahanan. Bukan kata nak pergi melawan orang lagi. Terms bola sepak. Sebenarnya bukan lagi kita nak pergi menyerang. Tak. Kita bukan buat serangan lagi. Kita baru untuk bertahan. Dana kecemasan adalah pertahanan kepada kewangan kita. So yang tadi pakar kewangan mengesyorkan 3 bulan paling sikit. So yang paling elok adalah 1 tahun pendapatan. So maknanya kalau gaji 3,000 kena ada at least 36,000 lah untuk dana kecemasan. So layer pertama yang 3 bulan tadi sangat bagus lah dalam bentuk wang. So 2 lagi layer maknanya 9 bulan lagi dalam bentuk emas. Sebab emas adalah wang, cumanya dia memerlukan sedikit masa sahaja untuk dicairkan. Contoh yang macam ni setengah jam dah boleh cair kalau pergi ke arah nu ke nak jual kan. Jual ataupun nak pajak sangat mudah lah. Contoh dengan public good ada lagi satu iaitu akaun emas. Yang itu lambat sikit lah, 3 hari bekerja akan balik duit dalam akaun perempuan sendiri. Sebab itu perempuan tak pegang fizikal dia. Yang ni perempuan fizikal. Kalau contoh pergi dengan public good dan pegang macam saya ni, ini dalam masa setengah jam dah boleh dapat duit. Okay. So kalau contoh tengah malam pun kan, tengah malam Aranu tak buka. Tapi contoh kita nak pergi macam buat sebagai cagaran, kita perlu sangat malam ni juga nak pakai duit. Aranu mana ada buka malam ni. Tak ada ni, kita jumpalah kawan kita. At least kita tak adalah macam nak pergi meminjam secara kosong kan. Jadi bila kita meminjam dengan ada cagaran macam ni, orang berani nak bagi kat kita. Okay, contoh aku ada ni 10 gram, contoh 10 gram. Aku ada ni 10 gram. So aku nak nak pinjam sekejap contoh 10,000. Dia kau pun boleh bagi sebab ni harga ni 2,000 kan. Dia nak bagi dia 2,000. Takkanlah kita tak nak bayar sebab kita dah ada cagar dekat dia harga 2,000. Macam tu. So boleh dapat duit juga dengan senang lah. Prinsip kewangan sangat penting kan, sebab kita nak keluarkan diri kita daripada 75% rakyat Malaysia yang tak ada simpanan walaupun 1,000. Tadi kan yang saya tunjuk tadi, malam tadi
simpan dalam walaupun 1,000. So prinsip kewangan yang sangat penting adalah untuk menyimpan. Kalau pertamanya kita kena paksa diri menyimpan. Kena paksa, sebab tak paksa memang tak jadi. Sudah ramai lah. Contoh, saya dah jumpa ramai saya punya penyimpan emas yang bila dia tak paksa juga dia menyimpan dalam bentuk emas ni, dia memang tak boleh simpan. So bila ada komitmen, contoh yang dia buat bayaran yang memang komit bayar, contoh kata 200 satu bulan, satu bulan, so dia memang boleh komit sebab dia dah ada dalam kepala dia, dalam mindset dia, dia memang kena bayar. Yang ni dah jadi hutang. Contoh kita kan pakai kereta, sama macam tu lah. So kita dah komit untuk bayar kereta kita setiap bulan, tapi dengan menyimpan, so macam tu juga kita kena buat prinsip untuk menyimpan, kena paksa. So kena paksa. Contoh, kalau contoh kata yang belum ada ranah kecemasan yang 3 bulan tadi, so boleh paksa dia dengan cara buat macam orang kata potong gaji. Contoh potong gaji, maknanya kita dah hantar borang, kita potong gaji, kita nak mak kita nak potong gaji terus. Maknanya kita dapat gaji, contoh kita gaji 3,000, kita nak potong RM300, so kita memang dapat duit 2,700. Itu dah memang sangat bagus lah sebenarnya. Tapi bila contoh kita dalam bentuk macam tu, dalam bentuk wang juga, nilai wang juga di tabung haji, ramai orang yang masih tak boleh menyimpan sebab dia pergi link dengan online banking semua kan. Masuk akhir bulan dia rasa sesak aja. Sesak sebenarnya yang dicipta sendirilah. Sebab dia tak boleh differentiate antara keperluan dan juga kehendak. So boleh baca dalam buku macam ni ya. Mesti lepas hutang untuk differentiatekan tuan-tuan punya sama ada yang tuan-tuan nak beli tu kehendak ke keperluan. So kalau hujung bulan tu janganlah beli kalau kehendak. Walaupun tengok ada sale ke apa ke kan. So kena kentallah diri. So maknanya kalau memang tak boleh nak kentalkan diri, tak boleh lagi duit kita jadi kalis emosi. Contohnya apa? Buktinya apa kalau tuan-puan kata yang duit tuan-puan tu tak kalis emosi. So kita nak pergi ke prinsip kedua yang penting. Mana kita kena sulitkan pengeluaran tu. Tadi kita kena paksa diri menyimpan, lepas tu sulitkan pengeluaran yang prinsip yang kedua. Sulitkan pengeluaran. Contoh kata, yang contoh dalam tabung haji, dalam ASP, dalam tabung haji ataupun ASP, kita memang buktinya bila kita simpan, contoh kita dah buat dah, kita dah paksa diri. Contoh 10 gaji 3,000, kita dah paksa 300 satu bulan simpan dalam tu. Tapi kita dah buat, contoh kata kita dah buat dah 2 tahun. Sepatutnya ada berapa dalam tu? Sepatutnya kalau kita memang kalis emosi duit dalam tu, kalau 1 bulan 300, maknanya 1 tahun kita dah patut ada 3,600. So 2 tahun kita sepatutnya yang ada yang sebagai dana kecemasan yang kekal dalam tu adalah 7,200. Tapi kalau kita masih ada sedikit, contohlah kita 3,000 aja, yang lain tu kita dah keluarkan untuk sebarang keperluan, contoh kita 3,000. So maknanya ia masih tak sulit betul. Sebabnya kita boleh keluarkan dia dengan senang. Untuk sebarang yang kita kata kita dah different, kita dah pasti dia ni bukan sebenarnya dana, dia bukanlah hal kecemasan. Contoh hal kecemasan apa? Hal kecemasan contoh kalau defend juga, depends pada individu lah. Contoh ada orang mungkin ada sedikit kerosakan kereta, contoh dia langgar lah sikit, bumper lah rosak. Kalau nak claim insurance kan pakai gigi kan, so mungkin kena pakai 400 ataupun 200. Contoh. So kalau contoh depends pada orang. Mungkin orang yang tak ada orang kata, kalau saya ada tabung untuk kereta, tabung maintenance kereta. So mungkin kalau orang yang tak ada tabung maintenance kereta, untuk tabung saya, contoh tabung saya cikai je, tapi terbuktilah berkesan. Saya ada banyak tabung lah, kita buat dalam bentuk macam ni je, dalam bentuk pakai sampul-sampul yang kita recycle je ni. So tabung maintenance kereta ini ada duit dalam ni, duit maintenance kereta saya. Maknanya
ada dalam ni maknanya cukup. Kata saya memang saya dah tuliskan 300 sebulan untuk maintenance kereta saya. So maknanya dalam ni kalau contoh 2 bulan saya tak guna ada 600 dalam tu. Kalau tiba-tiba ada kerosakan setakat 400, so cukup dalam ni lah. So kita perlu lagi ambil dana kecemasan. Kalau contoh orang yang tak ada macam ni, so memang tak boleh, tak mampu lagi nak buat untuk ada dana kecemasan tabung-tabung kereta macam ni, so bolehlah pakai yang dalam dana kecemasan tersebut. Itu contoh yang kecemasan lah. Itu yang betul kecemasan. Kalau contoh yang paling contoh yang paling senang adalah telefon lah. Contoh telefon kan. Contoh telefon. Kalau kita contoh satu dua situasi telefon. Dia boleh jadi kehendak, dia boleh jadi keperluan. Kehendak dia kita nak tukar model baru. Telefon kita elok je beroperasi kan. Boleh lagi berkhidmat kepada kita, tapi kita tukar model baru. Okey. Dia banyak keadaan sebenarnya. Banyak keadaan. Contoh kadang kita rasa macam hang je sebab kita dah nampak dah ada model baru yang kita kenal. Rasa macam tu. Itu emosi lah kan. So itu maknanya itu bukan itu bukan lagi satu keperluan, itu satu kehendak. Tapi kalau kehendak tu memang boleh memberi orang kata income kepada tuan-puan. Mana contoh dari segi bisnes, kalau tukar ni lagi sangat bagus, contoh macam tu, so boleh jadi satu keperluan lah. Sebab dia boleh memberi income yang lebih lah nanti lepas tukar. Tapi kalau contoh kata memang telefon tu WhatsApp apa-apa je lah, nak baling ke apa ke kan, so WhatsApp dia dah jadi keperluan. So ikut kita tentukan apa jenis apa jenis yang kita nak, benda tu lah. Okay, sorry tadi tak perasan pula apa. So ikut kita yang kita tentukan sama ada itu adalah kehendak ataupun keperluan. So yang pentingnya kita adalah, kalau contoh kata kita memang dah buat sebagai dana kecemasan, itu satu keperluan ataupun orang kata kecemasan, so tak ada masalah lah untuk guna duit kat dalam tu. So maknanya memang kena sentuh lah duit dalam tu. Okay. So maknanya kalau contoh kata memang kita dah buat dah, prinsip pertama kena paksa dah. Lepas tu simpan contoh dalam tabung haji. Tapi saya ni disclaimer sikit dah dalam tabung haji. Dalam situasi start saya, tabung haji saya memang ada orang kata saya ada minima kan. Contoh kata memang saya cukupkanlah kalau contoh tiba-tiba sahaja tabung haji panggil saya dapat pergi haji, so yang minima untuk saya boleh pergi haji tu ada dalam tu lah, insya-Allah. So sebab kita tujuan pertama kita simpan dalam tabung haji kan sebab kita nak pergi Mekah haji kan. So macam itulah. So mungkin ada orang cakap kenapa contoh tabung haji, sebab biasa kita banyak orang kita yang ada duit dalam tabung haji lah. Ada duit dalam tabung haji. Okey. So bila kita simpan contoh dalam tabung haji ni, maknanya kita at least contoh kata kalau 7,000, at least kalau contoh kata nak adakan 10,000 ataupun 12,000, sangat baguslah untuk simpan, kekalkan dalam tu sebagai simpanan kita untuk nak pergi Mekah. Kalau apa-apa hal, apa kita dapat panggilan, kita boleh pergi Mekah kan. So macam itulah. Okey. So saya ada dalam tu. Jadinya contoh macam itulah, maknanya saya ada dalam tu. Jadi untuk yang lebih daripada tu yang saya simpankan, tukarkan kepada bentuk emas, sebab saya tak nak saya tergunalah duit tu. Yang kata contoh yang lebih daripada 10,000 sedikit tu, contoh kata 12,000 ke, saya ada dalam tabung haji. Jadi yang itu memang saya tak gunalah. InsyaAllah saya tak gunakan, cuma standby lah dana kecemasan kan. Kalau kata contoh saya ada kecemasan, saya guna sekejap, nanti saya pun akan ganti balik lah untuk nak make sure minima keperluan untuk nak pergi haji tu ada dalam tu. Sebab kita punya tujuan kan sebenarnya bukannya biasanya lah orang tujuannya adalah untuk nak pergi haji kan, sebab tu kita register dalam tabung haji. Okay. So yang tadi maknanya kalau kita memang contoh kita memang tak boleh yang tadi tak cukup lagi 3 bulan pendapatan even dalam tabung haji, ataupun memang 1,000 pun tak dapat dalam tabung haji, memang tuan-puan jenis yang orang cakap panas tangan dengan duit. Nampak duit aja memang jadi barang lah. Asal barang tu daripada duit lah. Asal duit jadi barang, asal barang je memang daripada duit yang kita guna. Walaupun sebenarnya kadang-kadang barang tu kita bukan pun keperluan, dan mungkin kita kadang-kadang tak guna pun betul sampai sudah. Banyak kes. Saya pun ada lah kan kes-kes yang kita ni membeli sebenarnya lebih pada emosi.
Dia lebih kepada emosi. Jadi saya pernah baca lah satu macam artikel ni, dia kata sebenarnya hypnoselling ni kan, kita macam orang yang pergi belajar copywriting apa semua ni, sebenarnya dia hypnoselling. Dia nak mempengaruhi emosi orang. Tapi kalau contoh saya tak rasa bersalah untuk nak hypnoselling tuan-puan untuk menyimpan. Sebabnya saya tahu saya mengajar tuan-puan untuk menyimpan, bukannya nak habiskan duit. Sebab bila tuan-puan simpan dalam bentuk macam ni, duit tuan-puan ada kat dalam ni sebenarnya. Jadinya saya buat benda yang saya tahu bila tuan-puan beli, benda ni ada guna macam mana pun keadaannya. So cumanya kalau contoh yang ada memang nak beli dalam jumlah yang banyak contohnya kan, contoh dia kata saya ada 10,000, so saya nak beli 10,000, so saya akan tanya lebih sedikit lah. Sebab saya tak nak dia tak ada even yang 3 bulan pendapatan tu. Sebab maknanya dia ada duit kan, dia ada duit, jadinya dia bersimpan duit, maknanya dia ada. So saya tak nak dia tak ada, walaupun yang 3 bulan pendapatan dalam bentuk duit, kalau apa-apa hal berlaku semua dalam bentuk emas, agak berisiko lah. Sebab emas ni ada turun naik. Tapi kalau memang dia kata dia memang tak boleh nak menyimpan dalam bentuk duit, 10,000 ni pun contoh, dia dapat duit terpijak contohnya, kalau ada dalam duit je dia mahu dah habis, itu boleh jugalah, boleh lah dipertimbangkan lah untuk dia. Cumanya saya akan bagi option supaya dia lebih baik lah dari segi pengurusan kewangan. Maknanya dia kena ada juga dalam bentuk wang, kena ada juga dalam bentuk duit lah. Okay? So terpulang lah, saya hanya sebagai pembimbing, penasihat anda. Cuma saya fikirkan dari segi apa yang terbaik untuk penyimpan emas saya. Saya bukan fikir pasal poket saya lah. So sebab sebelum ni ada seorang penyimpan saya, dia memang simpan dalam bentuk gap lah, dalam bentuk akaun emas 100 macam tu kan. So dia kata saya ada RM2,000, saya berkenan sangat bunga emas. Dia kata macam tu. So saya kata sebab saya kenal lah dia ni, saya kenal dia ni, so saya tanyalah, dia ada tak yang 3 bulan pendapatan at least untuk sebagai dana kecemasan? Dia kata tak ada. 2,000 tu lah duit dia, duit simpanan dia 2,000. So maknanya dia kata dia berkenan sangat yang bunga emas 10 gram ni. Bunga emas 10 gram ni lah, bunga emas 10 gram ni dia minat sangat. So saya kata sebab saya tahu lebih kurang basic gaji dia, saya kata better jangan guna yang duit 2,000 ni untuk beli yang ni terus. Contoh sekarang, macam contoh sekarang lah, contoh sekarang ada promosi 10 bulan tu. Sekarang memang ada promosi 10 bulan, payah 10 kali untuk satu macam ni, untuk 10 gram ni. Maknanya dalam 200 lebih je satu bulan. Jadi saya kata commit aja, bayar 200 lebih satu bulan tu, jangan sentuh duit yang 2,000 tu. Sebab saya tak nak sentuh duit dia, duit kecemasan dia. So saya, sebab tapi dia macam cakap kat saya lah, dia cakap kat saya, akak ni kenapa saya nak beli yang bayar terus, akak tak nak pula, dia kata macam tu. So kata saya bukannya fikir poket saya. Kalau saya fikir poket saya, memang lagi cepat lah saya dapat macam commission lah kan, yang Public Good akan bagi. Public Good tak akan ambil daripada duit tuan-puan tu bagi kat saya terus, maknanya dia akan bagi commission bulan depan. So dia memang tak tolak, maknanya tuan-puan tak perlu bayar kepada saya, Public Good akan bayar pada saya. So tak ada masalah lah tuan-puan beli 2,000 tu, memang harga dekat website tu memang itulah harganya yang tuan-puan kena bayar. Even tuan-puan beli dengan Public Good sendiri pun tak ada introducer, orang panggil saya ni sebagai, kalau tuan-puan menyimpan di bawah saya ni dikenali sebagai introducer tuan-puan lah. Okay. So kalau tuan-puan tak ada introducer pun, tapi maknanya tuan-puan tak ada pembimbing lah. Kalau apa-apa hal berlaku, tuan-puan nak terus pergi jumpa Public Good, agak susah sikit lah. Dia macam tak ada orang yang nak guide tuan-puan. So saya ni sebagai pembimbing, pemudah cara sahaja. Saya bukan jual emas, saya nak mengajar orang tentang kepentingan adanya emas dalam kewangan tuan-puan. Okay. So yang saya cakap tadi, maknanya kita dah sulitkan kita punya pengeluaran wang tersebut, wang simpanan kita melalui emas macam ni. Okay. So yang saya tadi paksa tadi kan, prinsip pertama paksa. Kalau contoh tuan-puan nak paksa juga duit tuan-puan nak simpan dalam bentuk emas macam ni, boleh paksa diri. Macam contoh kawan saya tadi, dia dah paksa diri, semalam dia dah lock satu yang 10 gram tu, dia dah paksa diri dia untuk menyimpan RM270 dalam satu bulan selama 10 bulan untuk dapatkan 10 gram tadi. So itu 200 lebih lah dalam 300 macam tu kan. So kalau orang yang macam orang kata saya ni boleh simpan 100 lebih je, so tuan-puan boleh ambil yang ni lah, bayar 10 kali 1 dinar. 1 dinar ni 4.25 gram
gram. Tak nampak bawah tu, ada 4.25 gram bawah tu. So bawah ni ada 4.25 gram memang ada 4.25 gram tu 1 dinar tu. So kalau contoh yang ini, tuan-puan hanya bayar 100, lebih kurang RM115 macam tu lah, plus minus 1 bulan. Okay. So maknanya sangat mampu milik lah. RM112, RM113 tengok harga. Sebab harga public gold ni dia berubah 20 minit sekali, ikut harga emas dunia. So memang nanti bila dah final, contoh tuan-puan nak final harga, bila saya lock, nanti tu akan keluar dia punya kira invoice, jadual bayaran. Jadi kat situlah harganya yang final yang tuan-puan kena bayar. Okay. So harga tu memang berubah setiap 20 minit sekali. So sangat telus lah. So tak perlu risau lah dari segi harga sebenarnya. Okay. So harga dia memang berubah 20 minit sekali, ikut harga emas dunia. Okay. So kalau contoh tuan-puan dah ada dua macam ni, boleh paksa diri ada dua macam ni, dah sangat bagus lah sebenarnya. 3,000 lebih. So kalau contoh ada sebarang kumpulan contoh yang duduk rumah sewa, nak buat sebagai deposit rumah sewa, so boleh guna yang ni lah. Sebab saya ni owner rumah sewa. Saya pernah jumpa orang yang nak duduk rumah sewa tapi tak ada duit deposit. Dia kata kat saya, boleh tak puan, saya nak masuk dulu rumah puan, nanti kan saya dapat deposit rumah yang lama saya tu, yang saya belum keluar nak duduk rumah puan ni, saya dapat yang tu, saya bayar puan. So maknanya rumah sewa saya lebih kurang dalam 1,200 lah 1 bulan. So maknanya all in 3 bulan, so dia tak ada 3,600 lah. Kalau 3,600, figure 2 ni dah 3,700. So maknanya kalau ada dua ni dah cukup dah nak masuk satu rumah sewa yang sewa bulanannya dalam 1,200. Kan? So sebab tadi jangan surprise lah. Sebab tadi kan saya dah tunjuk 75%. Maknanya kalau kita tanya 4 orang, 3 orang tak ada simpanan walaupun 1,000. So kita nak tak kita jadi orang yang duduk dalam tu. Sebab tu saya kompang hari-hari saya, insya-Allah hari-hari lah. Ada hari yang saya bercuti, yang saya tak buat live, maknanya saya tak ada di rumah. Saya ada di luar stesen, so saya tak buat live lah. Bila saya ada di rumah, sebab saya ni seorang suri rumah tangga, mementionkan diri saya daripada kerja. Saya kerja kerajaan, so saya mementionkan diri saya daripada kerja, jadi sekarang saya duduk kat rumah lah. So saya berkongsi saya punya passion pasal emas ni dengan tuan-puan. Sebab saya dah nampak dengan emas ni, saya jadi berani untuk saya orang kata mementionkan diri lah. Sebab dengan contoh untuk hidup, bukan selesa lah, maknanya untuk hidup kita rasa kita takkan orang kata kalau dari segi kewangannya kita takkan jatuh miskin lah. Kalau kita ada sedikit pendapatan yang lain, kita akan jatuh miskin kalau ada sebarang kecemasan pun, at least ada 200 gram lah. 200 gram. Itu benchmark lah, benchmark supaya kepada untuk sebagai seorang penyimpan emas yang bagus lah. Kalau nak jadi pelabur sebenarnya kena ada banyak lagi. Sebab 200 gram baru dalam 50,000. Tapi kalau kita ada 50,000 simpanan yang kita rasa macam kita boleh kekal ada dalam tangan, dan kita kalis emosi, sudah sangat bagus lah sebenarnya. So 200 gram sebagai benchmark lah untuk simpanan seorang penyimpan emas. So boleh mulakan hari ini serendah tadi, yang 1 dinar ni 100 satu bulan je, 111 ringgit 1 bulan. Sudah boleh simpan untuk sebagai masa depan lah. So panjang cerita lah kalau nak cerita. So mungkin boleh dengar saya punya yang pasal kalis inflasi ke dalam video-video saya yang lain lah. Macam mana 1 dinar ni boleh tetap membeli seekor kambing. So beli ni, tuan-puan beli ni, ada satu ni, sampai bila-bila tuan-puan boleh beli seekor kambing. Sampai bila-bila. Sebab zaman Nabi dulu pernah beli seekor kambing 1 dinar. So sampai sekarang pun harga dia boleh beli 1 dinar. Dia kalis inflasi. Okay. So boleh saja nak dapatkan yang ni. So kalau yang puan-puan, kalau tuan-tuan nak beli untuk isteri pun tak ada masalah. Ini saya ini pun ada jugalah. So dia ada dalam tu 1 dinar macam ni dan ada loket tu. Pagi ni ada seorang penyimpan emas saya dah grab yang ni sebab dia tengok dalam saya punya status WhatsApp, cantik dia kata. So saya kata okey cantik, saya cakap lah dekat dia harga lebih kurang 170 lebih lah, 172 macam tu tengok harga. Sebab tadi yang dia grab tu 172 satu bulan. So boleh dapatkan yang ni bayaran 10 kali.
Kalau tak ada promosi 10 kali ni, harga dia agak banyak sikit lah. Saya tak ingat apa pula. Maknanya dalam 1,700 tu bayar 6 kali lah. So sangat berbaloi lah untuk beli ni. Sebab ada satu ni yang kita pelihara seekor kambing lah dalam ni. Seekor kambing yang boleh kambing sampai bila-bila lah. Sebab dah terbukti daripada 1,400 tahun yang dulu, 1 dinar ni boleh beli seekor kambing. So ini bahagian depan lah. Dia ada batu zirconia tu Swarovski zirconia ni yang kelilingnya. Ini pandangan depan. So tu kita tunjuk gambaran belakang pula. Belakang dia dekat belakang dia macam ni je. Dia gold plated ni ya. Dia gold plated maknanya disadu emas lah. Okey, disadu emas. Okey. So harga all in 1 dinar ni dengan pendant tu adalah 1,700 lebih lah. 1,700 lebih. So sangat cantik, sangat cantik. So nak tengok dia punya ni video lah. So, siapa yang berminat untuk dapatkan yang ini pun, maknanya ada satu yang pelaburan dan satu lagi sebagai perhiasan lah, sebagai loket. Maknanya kita ada satu pelaburan, kita duduk dekat leher kita lah, duduk kat dada kita lah kalau perempuan. Kalau contoh tuan-puan nak beli untuk isteri pun sangat-sangat recommended lah kan. Sebab tuan-puan ada satu pelaburan dan juga isteri pun gembira bila dapat. 170 lebih satu bulan, 10 kali bayar. Okay, so promosi ni tamat sehingga Khamis ni lah. Dia tak selalu ada lah dekat Public Gold ni ada promosi ni. So sekarang kalau nak grab sangat dengan harganya sekarang RM265 satu gram, sangat murah lah, berbanding dengan harga tertinggi pernah capai sebelum ni adalah RM304. Okay, so dalam 40 lebih 40 kan, 40 lebih 40 ringgit harganya daripada paras tertinggi sebelum ni. So sangat saya percaya harganya akan naik lah. Harga emas ni memang confirm akan naik. Sebab harga emas daripada tahun 20 tahun yang kebelakang kan, kita pernah dengar zaman-zaman mak kita dulu harganya RM30 satu gram. So sekarang dah naik sehingga 260 lebih lah. Okay. So dia pernah naik sampai 300 dan turun balik sampai 260 lebih. Tu memang akan naik lah. Akan naik. So confirm akan naik. Dia tak akan turun dah sampai RM30, dia tak ada. Sebab dia ada harga lombong dia lah. Macam tadi yang saya kata, dia mengekalkan kuasa belinya sejak 1,400 tahun dulu. Kalau contoh harga dia jatuh pun, tuan pasti boleh beli lagi seekor kambing contoh dengan 1 dinar ni. Okay, so semoga ada manfaat. So prinsip penting pasal kewangan untuk menyimpan wang ni, okay, kita nak keluarkan diri kita daripada 3 rakyat Malaysia yang tak ada simpanan, 3 daripada 4 rakyat Malaysia yang tak ada simpanan walaupun RM1,000 ni, boleh buat melalui emas, iaitu paksa diri dengan ambil komitmen bayaran setiap bulan, dan juga kita dah sulitkan pengeluaran tu melalui emas kita. Sebab emas ni dia kena ambil masa sedikit lah, at least setengah jam untuk kita cairkan dalam bentuk wang. Setengah jam tu kita nak pergi ke Arahnu, proses tunggu ke Arahnu macam tu kan. Jadinya kita ada tempoh masa bertenang untuk kita nak tukarkan duit kita kepada wang. So kalau tak ada benda-benda yang sangat-sangat penting, rasanya kita akan pergilah kan ke Arahnu. Macam tu lah. So kalau contoh saya takkanlah pergi cairkan emas saya di Arahnu untuk beli pinggan, sedangkan pinggan kat rumah saya dah cukup untuk saya makan. Contoh macam tu ya. Okey, so kalau tuan-puan rasa ada manfaat daripada perkongsian saya ini, macam mana cara nak menyimpan dengan lebih baik, tuan-puan boleh menyimpan dengan lebih baik melalui emas. Okey, so bolehlah dikongsikan video ini, dan juga boleh share lah saya punya subscribe saya punya YouTube, dan juga likes lah saya punya, follow saya punya FB untuk banyak lagi lah ilmu-ilmu mengenai kewangan dan juga ilmu emas. So kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.